Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Sedikit pengenalan, walaupun kita dah kenal. Yang berbahagia Datuk merupakan sekarang Mufti Kerajaan Negeri Apa khabar tu? Sehat dah. Okay. Jadi panel kita yang kedua ialah diberi nama Cikgu Yasir bin Muhammad Akhir. Barangkali kita biasa dengar Cikgu Yasir. Fenomena yang berlaku di dalam laman sosial banyak menyebabkan daripada masyarakat kita, khususnya golongan remaja, tua pun terpaling sama juga tu. Banyak terpaling dengan perkara-perkara yang tidak bermoral. Kalau kita tengok 2 hari lepas, satu IC seorang lelaki telah di Photoshop dan diedit, disebarkan di laman sosial yang telah mengaibkan beliau. Sebelum daripada itu banyak lagi gambar-gambar yang tidak senonoh, selfie atas kubur Datuk. Bukan kubur Datuk lah, maksud saya kubur orang lain. Dan macam-macam lagi yang berlaku. Bahkan yang sedang menonton, yang berada di studio sekarang ni, tengah selfie juga ni tu. Jadi kita nak tanyalah kepada 2 orang panel kita yang cukup berpengalaman, khususnya di dalam menyantuni masyarakat kita pada hari ini berkaitan dengan laman sosial. Saya pergi kepada panel yang pertama. Okey, Datuk, bagi cikgu dulu. Sebab Datuk baru balik daripada Parlimen. Kita sedia maklum merupakan institusi yang paling panas di Malaysia dan saya rasa di alam semesta. Baik, kita pergi kepada Cikgu Yasir. Cikgu Yasir, jadi Cikgu, ini baru mukadimah Cikgu. Jadi apakah komen yang kita dapat lihat tentang laman sosial mutaakhir ini? Silakan Cikgu. Terima kasih Tuan Joel. Nama dahsyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator kita Tuan Joel. Sekali jumpa saya dah ingat dah nama dia. Hebat. Yang saya kasihi dan sanjungi serta hormati Tok Guru cyber saya, Datuk Dr. Mazhar, dan juga pada hadirin-hadirat sekalian. Saya rasa moderator kita Tuan Joel dah kenalkan saya sebab sedikit. Nama saya orang panggil Cikgu Yasir, bukan sebab saya cikgu sekolah, tapi saya selalu daripada lebih kurang 20 tahun lepas berkecimpung dalam bidang motivasi, sama ada pelajar maupun korporat. Jadi ada orang panggil saya ustaz sebab tengok janggut songkok semua. Saya segan, saya letak awal-awal cikgu. Cikgu ni tak apa seram sangat. Kalau ustaz orang panggil geli-geluman. tak apa ni lah, walaupun saya punya background agama. Baik, berbalik kepada soalan tadi. Kalau kita tengok kepada tajuk forum kita pada petang ni, saya mula-mula dapat jemputan. Tengok tajuk, saya ketak lutut. Tajuk tu Jemari Global Psychology. Astaghfirullahalazim. Sama dengan moderator kita kena tengok langit tadi nak sebut tajuk tu. Punyalah hebat tajuk pada hari ini. Tapi secara ringkasnya, apa yang kita boleh fahamkan bahawa media massa sekarang, media sosial sekarang ni, kita tak boleh tolak tentang kewujudan dan juga kepentingan dia. Minta maaf tuan-tuan, suara saya agak macam dengan titik nila sikit hari ni sebab hampir banyak sangat cakap, ya. Jadi boleh dengar aku kan. Kalau kita tengok penggunaan Facebook, saya nak tanya tuan-tuan pada hadirin-hadirat yang saya hormati sekalian, siapa yang ada Facebook jatuh tangan? Itu dia semua. Semua ada Facebook. Yang ada WhatsApp jangan angkat tangan. Semua. Semua ada WhatsApp. Semua angkat tangan. Maksudnya semua ada WhatsApp, semua ada Facebook. Yang ni benda yang orang kata yang biasa kita ada, yang wajib ada. Kalau tak ada, mak mentua saya pun balik, dia minta tolong saya. Ni,
Yasir, tolong buat kat mak WhatsApp tak? Mak mentua saya minta saya buat WhatsApp kan? Dia tak tahu WhatsApp tu apa. Mak mentua saya kan cikgu sekolah. Dia kata, mak malu lah. Apa-apa update WhatsApp, apa-apa update WhatsApp. Esok datang sekolah, orang tanya, macam mana semalam? Dia pelik. Macam mana semalam? Macam mana semalam apa? Letakkan Kak Wira tak tahu. Semalam, orang dah bising melalui WhatsApp sekolah. Dia tak tahu apa pun. Maksudnya sekarang ni kalau tak ada WhatsApp, kalau tak ada media sosial ni, kita boleh kata kita ketinggalan lah maksudnya aku ya. Kita ketinggalan. Kalau kita tengok penggunaan Facebook kata, kalau di dunia ni kan 10 negara teratas. Yang last kali kalau tak salah saya pada tahun 2014, yang last kali lebih kurang 20 juta penggunaan dia, iaitu Jerman. Yang nombor satu penggunaan Facebook yang tertinggi ialah Amerika Syarikat. Lebih kurang 150 juta masyarakat yang menggunakan Facebook. Nombor dua jatuh kepada jiran kita, lebih kurang 40 juta Indonesia. Dengan main-main Indonesia 40 juta. Lepas tu India 40 juta juga, Turki dan sebagainya. Malaysia kalau tak silap saya nombor 16 di dunia. Lebih kurang 46% daripada penduduk Malaysia yang ada Facebook. Betapa pentingnya Facebook dalam kehidupan harian. Ya, tuan-tuan sekalian, tapi malangnya penggunaan Facebook, penggunaan WhatsApp dan sebagainya, Twitter, kalau orang muda sekarang kata Twitter ada geli dengar. Instagram dan sebagainya, dia orang salah guna. Sedangkan kalau kita guna kawal tu ke arah kebaikan, insya-Allah baiklah dia. Pisau kalau dibagi kepada kita, kita boleh sembelih lembu dan juga boleh sembelih orang. Jadi terpulang pada siapa yang menggunakan tu. Tapi macam dengan tuan moderator kita, tuan Jual kata tadi, IC diedit dan dihebahkan. Yang ni masalah. Masalah hebahan pula baru-baru ni 2 hari lepas saya dapat gambar ular tedung bawah meja budak sekolah. WhatsApp. Oh, bahaya sekarang ni, kena tengok. Anak-anak kita kena tengok bawah meja dulu masuk kelas, sebab ada ular tedung. Amaran daripada guru besar sekolah sekian, Sungai Petani. Sampai juga satu lagi, gambar yang sama. Bukan Sungai Petani, sekolah Penang. Seorang lagi sampai pula, bukan sekolah Penang, sekolah Langkawi. Bergaduh pasal ular tu. Jadi ular tu rasa bangga. Semua mengaku dia ni sekolah masing-masing. Kita bayangkan betapa hebatnya berita sekarang ni bercanggah. Walaupun kita nampak, tak semestinya benda yang kita nampak tu betul. Macam dengan IC tadi, nasib baik bukan IC saya. Kalau IC saya tak main dah tadi. Malu betul. Itu secara ringkas lah penggunaan Facebook dan penyalahgunaan. Tambah lagi kalau penjawat awam tuan-tuan dengan main-main, orang respect tau. Orang balik kampung saya, macam mana tu? Putrajaya. Beritahu macam Putrajaya aja. Terus, takut. Penjawat awam ni orang takut. Kalau orang hormat takut tu maksudnya dihormati. Apa-apa yang melalui WhatsApp ke Facebook ke sampai, ni siapa dia ni? Dia kerja kat jabatan ni. Dia kerja apa kita tak tahu. Mungkin penjaga pintu. Dia tak tahu kerja apa. Okey, ni jabatan ni. Orang nak percaya dah berita tu. Sedangkan berita tu tak ditapis, tak dikeluarkan secara betul lagi. Yang ni bahayanya media sosial sekarang. Saya cakap banyak sekali, habis program ni. Terima kasih kepada Cikgu Yasir yang telah memberikan sedikit mukadimah kepada kita semua berkenaan dengan laman sosial mutaakhir ini, sehingga kan manusia tidak lagi mengendahkan bentuk berita yang sampai itu. Bila sampai kepada mereka pula belum berlomba untuk menyampaikan kepada orang lain, yang akhirnya rupanya berita itu palsu datuk dan memalukan diri sendiri. Inilah yang kita bimbangi. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, forum kita juga pada petang ini turut disiarkan di laman sosial yang kita ciptakan, Convention Akrab 2015. Sebarang persoalan kepada forum kita, tajuk kita pada hari ini, bolehlah di Twitterkan di situ ataupun di Facebookkan ke situ, di post. Nanti kita bacakan kepada panel mana soalan itu ditujukan, jika sekiranya ada kesempatan untuk kita baca. Kalau tidak, baca sendirilah.
Ya, baik. Kita pergi kepada panel yang kedua, yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tidak sabar-sabar lagi menunggu mutiara-mutiara kata daripada yang berbahagia, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin yang datang daripada jauh Perlis hari ini. Moga-moga apa yang disampaikan dapat memberikan semangat kepada ahli-ahli akrab. Mereka ni semua Datuk adalah ahli-ahli akrab yang bersedia untuk membantu. Pendek kata, mereka dibutuhkan kasih sayang dan penyelamat kepada jabatan masing-masing. Betul tak betul? Yang tak jawab tu tidur tu, bangun. Ya? Jadi Datuk, soalan saya yang kedua ni, bagaimanakah kita menangani penggemar media sosial yang kurang berintegriti? Tambah pula pejabat awam. Saya rasa Datuk pun ada pengalaman dengan benda-benda macam ni. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih saudara pengurusi, saudara Joel sebut dia. Saya boleh tengok pengurusi orang kastam sorok tengok. Seperti tak 2-3 hari ni tengok GST teriak kastam. Soalan tak GST dah. Jadi bila tengok kastam jadi untuk bahagian kaunseling ni, luka sikit. Saya pun lama sebenarnya tak baca tentang kastam. Baca lah, ramailah kawan-kawan di negeri kan. Tapi tu saya sebut tentang panel soal ni cerita pasal kastam. Soal persepsi, kerana hidup ni banyak dengan persepsi. Kita ada perkara dalam hidup ni, dulu kita tak ada media sosial, tapi kita manusia adalah makhluk yang bersosial, dan kita makhluk yang ingin mendengar berita. Ada orang kalau dia kata aku tak mau dengar apa cerita dunia ni, dia ni kira masalah. Kita mesti nak tahu. Sebab tu orang seronok dengar orang melompat. Sebab dia nak tahu, dia nak tahu hal. Cuma dia telah pergi kepada saluran yang salah. Dan dia tak suka berita-berita yang biasa. Manusia suka berita yang luar biasa. Berita postman digigit anjing, tak menarik. Tapi postman menggigit anjing, menarik. Sebab itu maka exaggeration atau manusia menokok tambahkan cerita selalu. Dulu tak ada, Facebook pun sama. Orang accident dia simpang kat kampung, orang tengok motor tu terbalik, kaki dia luka. Dia kata ada satu orang accident, kaki luka, orang teruk. Dia balik, dia bagi tahu ada accident kat simpang, kaki patah. Yang seorang lagi kata, Allah kesian, buka darah banyak putui. Sementara nak sampai ujung kampung, mati. Dan begitu manusia hidup dengan berita. Tapi kelebihan media sosial, di samping dia membawa berita yang salah, kita juga boleh cek berita yang benar. Kerana dengan accuracy di sudut mengambil gambar, dia boleh ambil gambar, dan kita boleh menghubungi banyak sumber. Itu kelebihannya. Cuma ada beberapa jenis kategori berita saya nak sebut di sini. Ada berita yang memang berita benar tapi tak bagus. Ada berita yang tak bagus dan tidak benar. Ada berita yang bagus dan benar. Ada berita yang kita tak boleh nak hukum bagus ke tak bagus. Contoh, tengok customer, jangan sebut customer. Saya tengok pegawai-pegawai kasta menyanyi lagu GST dalam yang dia orang viral kan. Dia orang kata dia menyanyi dalam keadaan boring. Ada yang kata dia orang menyanyi dalam keadaan terpaksa. Ada orang kata dia orang menyanyi dalam keadaan sedih. Kita yang tengok, mula-mula mungkin kita rasa macam menyanyi biasa saja. Tapi bila dah buat tajuk atas tu, menyanyi dalam keadaan terpaksa, kita duk tengok boleh betul terpaksa ni kan. So ini soal benda yang satu berita yang boleh diberi banyak persepsi. Ada berita yang memang ada exaggeration, kita besarkan, cerita kecil kita besarkan. Okey, apa stand kita? Kita mix
antara nilai kemanusiaan yang mau mendengar berita dan melaporkan berita. Sebab itu agama larang orang mengumpat. Pasal cerita mengumpat ni melaporkan berita. Dan bila dia melaporkan, kadang-kadang dia tokok tambah. Tapi agama juga menyuruh kita melaporkan benda-benda yang baik. Supaya balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. So kita menghadapi perkara yang sama. Setiap kita ingin melaporkan sesuatu. Bila ada media, manusia kadang-kadang tak sama nilai diri dia. Ada orang hidup dia sangat privacy, dia tak melaporkan. Saya rasa siapa yang baca Facebook saya semua, susah dia mungkin tak pernah tahu siapa isteri saya, berapa isteri saya, kalau ada lah kan, berapa anak saya. Kerana mungkin saya bukan lapor benda tu, saya lapor cerita saya, aktiviti ataupun berapa pandangan. Ada orang tak, semua dia lapor. Tengah hari dia makan apa, pagi dia makan apa, lauk dia makan apa, dan bini dia kata apa kat dia. Dan suami dia tak perhati, dia bergaduh pun dia lapor di situ. Dia tak ada privacy. Dan itu juga menyangkuti, sebelum saya pergi pada soal manusia, menyangkuti soal nilai-nilai maruah manusia sendiri. Kerana ada manusia yang dia tahu harga diri dia. Ada manusia yang rasa dia tak berharga sangat diri dia, apa saja dia nak cerita tentang dia. Ada manusia yang tak sensitif dengan bahasa dia. Ada manusia bahasa dia biadab. Kadang-kadang orang ulas, kita buat ayat 3 lapis, tak mau bagi tajam sangat, dia main satu ayat dah, bangang. Dan ada manusia bila media sosial, dia bukan ada apa, kita pun tak tahu, dia mungkin budak tingkatan 5 je. Apa pelajar tingkatan ni, budak dia orang tahu bukan ni. Pelajar mungkin tingkatan 3 je, dia tulis. Dan kadang-kadang apa yang ditulis tu belum tentu ada dalam fikiran dia. Dia saja nak rangkap. Kadang-kadang kita post itu benda yang bagus, dia mari, pasal apa nak post benda ni? Kan, kalau kita cakap punya pasal lah orang aku, bukan orang. Kan, dia tak ada idea. So ada tak garis panduan pemikiran agama dalam hal ini? Kita balik soalan ini. Pertama, sebelum pergi kepada agama, nilai kemanusiaan itu sendiri. Manusia sukakan maukan berita yang benar. Sebab itu dalam Islam ada satu, dalam hadis Nabi sebut, inna rajul la yatakallam bi kalimatin min ridwanillahi azza wa jalla ma kana yadhun an tablagha ma balaghat kataballahu 'indahu ridwanahu ila yaumin yalqah wa inna rajul yatakallam bi kalimah min sakhatillah ma kana yadhun an tablagha ma balaghat kataballahu sakhatahu ila yauma yalqah. Maksudnya hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Nasa'i. Nabi kata satu orang dia ucapkan dengan satu perkataan yang menimbulkan keredaan Allah. Allah suka dengan perkataan itu, Tuhan suka, sehingga tu yang mana dia tidak sangka sama sekali untuk sampai ke tahap yang begitu besar perkataannya, sehingga Tuhan tulis di sisi Tuhan keredaan Tuhan, sehingga hari dia berjumpa Tuhan. Kadang-kadang dia nasihat dengan 2-3 perkataan. Perkataan itu dibaca oleh orang lain, menyentuh perasaan orang lain. Orang berubah kepada perkataan itu. Dia sendiri tak sangka begitu dia punya impact yang bagus daripada perkataan itu. Tapi Tuhan telah tulis di sisi Tuhan keredaan Tuhan, sehingga hari dia bertemu Tuhan. Nabi kata juga, dan seorang lelaki ataupun seseorang mengucapkan satu perkataan daripada kemurkaan Tuhan yang dia tidak sangka bahawa kesannya itu seperti mana yang berlaku, sehingga Tuhan menulis kemurkaannya, sehingga hari dia bertemu Tuhan. Sebab itu banyak perkara
tanggungjawab terhadap kita rasa kadang-kadang nama kita macam-macam, orang tak tahu kan, titik gembo-gembo lah apa semua kan, orang tak tahu kita kan. Kita rasa mana dia nak tahu, aku boleh buat Facebook lain, tetapi semua yang dia tulis tersimpan di sisi Tuhan. Kalau tidak ada benda, dia tak, malaikat nak cari pun banyak nama yang sama. Mungkin dia fikir begitu kan, malaikat cari aku, nama ni banyak, orang guna nama ni, tak jumpa aku. Semua yang tulis, dia akan menghadapi kesan. Apabila dia bagi saja kesan buruk, sebahagian Quran sebut wa tahsabunahu ayyina wa huwa 'indallahi 'azim, mereka sangka ringan sedangkan di sisi Tuhan dia berat. Maka kita hendaklah berhati-hati dengan sebahagian kadang-kadang kita keluarkan. Ini sikit fungsi ya, bagi kita bagi. Ada perkara dalam agama soal privasi orang. Soal yang membabitkan ada dua kesalahan manusia. Satu kesalahan yang membabitkan keselamatan awam. Yang ni kita kena bagi tahu orang. Kita tengok ada perompak, ambil dalam video memang ada perompak, kita boleh hindarkan. Kita tak kata tak maulah, kesian tak perompak ni, jadi mumpat dia pula. Tak. Kerana dia membahayakan awam. Jadi polis keluarkan muka hak penjenayah yang nak ditangkap, aktiviti rompakan kumpulan tertentu yang menipu untuk mengelakkan orang lain kena. That is okay. Satu lagi benda yang membabitkan dosa peribadi orang. Contoh, ada orang pergi buat tak senonoh, lelaki perempuan, kita pergi ambil, kita siarkan. Kononnya nak tunjuk kita ni baiklah, nak mencegah kemungkaran. Perkara ini adalah haram. Pasal ini soal pribadi, private sin, personal sin. Kita tak boleh intervene. Kalau kita rasa dia berdosa, kita bagi tahu dia. This kind of sin between he and his God, di antara dia dengan Tuhan, antara dia dan Tuhan, kita jangan masuk campur. Kalau kita nak masuk, kita jangan edar. Kalau kita nak masuk campur, kita cakap dia di sini. Sebab itu apabila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pergi kepada satu rumah, ketika itu dia khalifah, dia pergi ke satu rumah, he was khalif at that time. Dia pergi ke satu rumah, dia dengar bising rumah. Dia accompanied by Abdul Rahman bin Auf, one of the companion of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So dia dengar banyak bising. Dia tanya Abdul Rahman bin Auf, awak tahu apa yang berlaku dalam rumah ni? Dia kata aku tak tahu. Dia kata mereka ni, ini rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Dia apa ni sedang minum arak, tapi tak nampak pasal duduk dalam rumah. Aku ingat aku nak tengok aktiviti mereka, nak ambil tindakan. Apa pendapat engkau wahai Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf, penasihat yang baik kepada Umar. Kata Abdul Rahman bin Auf, aku berpendapat kita telah melakukan apa yang Tuhan larang. Wala tajassasu, jangan mengintip haluan. Sebab apa? Ini private. Sebab itu benda-benda yang membabit, tangkap gambar orang, hatta kadang-kadang ada cerita siapa dia apa, dia pondan ke apa dah. Kita tak boleh. Ini personal punya dosa. Kalau ada benda ni, kita bagi tahu terus. Merompak di kawasan Ampang, tak apalah, kan? Maklumat besok petrol nak naik, beritahu lah kan. Custom nak naikkan lagi 12% ke, kena beritahu lah, tak apa. Ini yang membabitkan hal ehwal awam, hal lain. Tapi personal, kita kena jaga, kerana ini ada hukum akal yang besar. Yang awam tu pun ada disiplin-disiplin. Terima kasih. Bentang-bentang custom cakap turun mic off
Alhamdulillah, terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk di atas kupasan berkaitan dengan bagaimana menangani penggerbekan. Ambil. Baik yang Datuk Mufti cakap, clear. Ini bukan media sosial tu, ini fizikal ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada kupasan Yang Bahagia Datuk berkaitan dengan bagaimana kita menangani fenomena sosial ataupun media sosial yang kurang berintegriti daripada masyarakat pada hari ini. Di antaranya kalau kita dapatlah satu poin yang paling penting sekali yang telah dikongsikan oleh Yang Berbahagia Datuk. Sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan, setiap daripada apa yang kita tulis akan disimpan di sisi Allah, dan kalau itu adalah suatu kemurkaan, sesungguhnya amat rugi bagi kita yang menulis itu dan kita tak dapat apa-apa. Yang Bahagia Datuk, saya ingat satu hadis Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita ni betul-betullah beriman kepada Allah dan Rasul, adalah lebih baik kita berkata tu, kalau kita nak cakap tu, cakap benda-benda yang baik saja. Kalau tak boleh cakap benda yang baik, maka kita hendaklah diam saja. Dalam soal laman sosial pada hari ini, bukanlah bercakap itu dalam arti kata bercakap, tetapi tulisan itu juga sebagai suatu perkataan. Ya. Jadi baik tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai pada pusingan yang pertama, dan saya rasa masa masih lagi banyak. Sebelum kita berehat, tuan-tuan jangan pergi ke mana-mana. Kita tengok sama ada terdapat soalan-soalan yang telah ditempelkan di page kita pada hari ini. Boleh tolong siarkan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, jadi sebelum kita dapat paparan, nampak kita dapat frekuensi yang tidak berapa clear pada hari ini tu. Saya nak menjawab sikit berkaitan dengan lagu GST yang bosan tadi. Alhamdulillah, satu fenomena yang tidak bertanggungjawab di kalangan masyarakat. Adapun peristiwa itu hakikatnya adalah suatu latihan yang telah dirakamkan, tetapi dikongsi tanpa mengambil kira kesan daripada video itu apabila tersebar. Itu pula menjelang pelaksanaan GST. Tentu sajalah custom menjadi orang yang dipertanggungjawabkan terhadap apa yang berlaku di alam semesta pada hari ini. Kalau kata makan tengah hari tadi tu tak sedap, salah custom juga asalnya. Saya tak marah tu, ini penjelasan ya. Baik. Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan, kita soal panel yang ada di hadapan ya. Baik. Jadi Cikgu Yassin sebagai seorang motivator, saya tengok profil Cikgu Yassin ni telah bertahun-tahun duduk di dalam bidang motivasi, dan sudah tentulah apabila kita memberikan motivasi ini, sama ada approach itu menggunakan pendekatan Islam ataupun pendekatan kontemporari, dia tidak boleh lari daripada psikologi, kajian tentang manusia. Tapi fitrah manusia pada hari ini nampak lari sikit. Datuk cakap Inggeris tadi, saya cakap Inggeris juga. Inclination, fitrah orang hari ini lagi bila bagi komen dia suka yang tak elok saja. Jadi cikgu sebagai orang yang mengkaji tingkah laku manusia, selalu terlibat dengan motivasi, apa sebenarnya yang mendorong masyarakat pada hari ini gemar yang terlibat dengan media sosial ni, gemar terlibat dengan perkara-perkara yang negatif berbanding perkara-perkara yang positif? Kita tidak menafikan ada orang yang positif, tapi kita nak cerita kenapa orang boleh terjebak dengan benda-benda yang negatif. Ibu silakan je. Terima kasih Tuan Jawab. Saya cukup seronok lagi sebut nama Tuan. Tak tahu saya apa. Baik. Lupa dah soalan. Lawak. Petang-petang mengantuk kan. Memang fitrah manusia ni selalunya kita lebih seronok perkara negatif berbanding perkara positif. Macam Datuk Doktor kata tadi, lebih seronok kita dengar perkara-perkara yang mengejutkan dan terkejut berbanding perkara-perkara yang biasa. Selalunya perkara yang terkejut, mengejutkan dan seronok ni ialah perkara negatif. Ahmad pergi masjid, biasa, tak seronok pun. Ahmad pergi disko, mana dengar?
Nak dengar. Apa cerita lepas tu? Dia tak mau dengar apa yang masjid tadi, tak mau dah. Walaupun ada banyak kebaikan di situ. Dia nak dengar perkara yang kejahatan. Baru-baru ni semua tahun lepas, satu peristiwa yang saya tengok pun saya malu. Sebab orang tu nampak saya lebih kurang saya kan. Nanti kalau jalan mana-mana pun orang nampak, ni dia ke. Yang masuk dalam Facebook tahun lepas, dia bergaduh dengan tunang dia tu. Yang mungkin ramai yang tahu cerita tu kan. Dia tahu dah tuan-tuan. Tak tahu nak sebab saya tak cerita lagi, saya cerita. Dia bergaduh dengan tunang dia, si Fulan ni. Jadi dia ada WhatsApp, message, tak jawab, call tak angkat. Dah berminggu-minggu, nak kahwin lagi 2 minggu. Jadi kalau kita pun meremang dulu rumah orang Kedah kata meremang, cerai rumah macam nampak pontianak. Sebab 2 minggu lagi nak kahwin, telefon tak jawab, mesej tak jawab, WhatsApp tak jawab. Jadi keputusan dia buat senang je. Dia masuk dalam Facebook, dia rakam. Dalam muka dia sedih habis muka dia. Dia rakam, Ina, abang semua abang dah ready. Semua abang dah booking. Pelamin abang dah booking. Makan abang dah booking. Kompang talian sapin semua abang dah booking. Ina pasal buat tak jawab call abang? Kan? Pernah tengok video tu? Tapi Ina jangan ingat abang bodoh. Mana-mana pergi pun Ina post. Pergi sana Ina post. Pergi pekan Ina post. Pergi pejabat pos Ina post. Ina ni apa Ina? Lah ni macam ni lah Ina. Kita putus lah Ina. Cik, seminggu lepas tu Ina pula kelihatan di mana-mana Facebook. Abang ni bergaduh antara siapa ni? Dia orang bergaduh, kita nak kena fikir tengok. La ilaha illallah. Ayam ni orang kata, tapi nampak sangat benda tu seronok sebab saya pun tengok. Sebab kita nak tahu, memang menjurus kepada ke arah negatif. Tapi berbalik kepada Datuk cakap tadi, apa-apa pun kita kena ada nilai dan kita kena ada kesedaran. Terutamanya kita ni sebagai orang dewasa lah terutamanya, sebab sekarang ni media sosial ni bukan saja di kalangan dewasa, malah anak-anak kita lebih terror daripada kita. Saya nak minta buat apa-apa, saya suruh orang rumah saya, orang isteri muda saya, sebab isteri saya lebih muda daripada saya. Bukan ada isteri muda, isteri tu ada. Seorang tu ada, pasal dia lebih muda, jauh lebih kurang 10 tahun. Jadi dia punya media sosial tu lebih lancar lah masuk berbanding kita ni. Dia nak buat apa pun terpaksa minta tolong isteri lah. Jadi kita nampak di sini apa yang kurangnya ialah teguran dan pemantauan daripada kita sebagai ibu bapa. Tengok anak-anak kita lantang berkata-kata. Walaupun saya rasa kalau contohnya dalam pengalaman saya, kalau saya masuk ke media sosial, siapa yang nak menjawab kan. Tak kira lah dia anak ke, umur berapa tahun ke, tak kira. Walaupun Datuk sendiri kalau ada komen, ada orang komen yang tak menghormati langsung, sedangkan dia tu jauh lebih rendah daripada kita. Tapi media sosial ni dia membuatkan kita tidak ada, orang kata apa, tak ada apa tu, border. Tak ada border, ya, boleh direct terus. Bahkan benda-benda tersebut boleh membawa lagi kita kepada perkara-perkara negatif yang lain, malah boleh membawa kepada pecah belah di kalangan bangsa kita sendiri, agama kita sendiri. Sedangkan perkara itu perkara yang positif. Sebagai contoh, katalah saya nak menegur seseorang, saya tegur melalui email katakan kepada seorang yang buat, saya rasa benda yang dia buat ni salah. Orang ni pula orang yang dikenali. Saya pun adalah sikit-sikit orang kenal. Yang kawan saya, sahabat saya pun orang lebih kenal. Jadi dia buat satu benda yang salah, saya pun tegur dia secara kawan dengan kawan. Tiba-tiba apa yang saya tegur tu, pihak ketiga pula onkan ke publik dan bagi tahu perkara yang sebaliknya. Tengok Cikgu Yasir bergaduh dengan Datuk. Lain pula bunyi dia.
Jadi ada orang lebih berpihak kepada saya, ada orang lebih berpihak kepada Datuk contohnya. Kan jadi lain lah. Masing-masing createkan satu masalah yang baru pula. Ya? Jadi masalah tu pula terpaksa diselesaikan. Sebenarnya masalah tu masalah yang kecil yang boleh disettlekan dalam bentuk yang personal. Tapi bila dah jadi sosial macam tu, dia jadi kebabung lah. Jadi lebih hebat lagi. Sehebat nama moderator kita Mr. John Madir. Itu saja yang komen saya lah. Terima kasih kepada Cikgu Yasir di atas komen balas berkaitan dengan soalan yang telah saya kemukakan tadi. Saya pun risau pasal apa Cikgu Yasir tak nak cakap banyak hari ni. Pasal kita habis sehingga pukul 4.30. Jadi kalau macam tu, yang bahagian Datuk Mufti lah kena habiskan 2 jam lagi ni ha. Jadi baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sebagaimana yang dinyatakan tadi, tentu saja banyak maklumat yang kita dapat berkenaan dengan bagaimana kita berhadapan dengan media sosial pada hari ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, Datuk ini juga selain sebagai seorang pensyarah, beliau juga merupakan, saya kira merupakan seorang mufti yang paling aktif sekali di laman sosial, sehingga beliau memiliki daripada apa yang saya buka tadi tu, sehingga kan yang berbahagia Datuk ini memiliki laman web sendiri, Minda Tajdid. Jadi bolehlah mengunjungi laman web beliau dan like di situ di bawah drmazhar.com. Jadi saya rasa apabila menjadi seorang personality yang terkenal di negara ini, tambah pula dengan kepesatan media sosial yang ada pada hari ini, semua orang mempunyai akses untuk bercakap dengan yang berbahagia Datuk. Bila orang ada akses, tentu saja daripada kumpulan yang akses kepada kita itu memberikan komen yang positif dan negatif. Saya rasa Datuk banyak pengalaman berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi saya nak minta Datuk berkongsi dengan audien kita pada hari ini bagaimana kita berhadapan dengan pengakses laman sosial, khususnya mereka yang bercakap benda yang tidak dalam page kita. Adakah kita unfriend saja atau kita delete saja? Kalau semalam Faizal Tahir telah kena bangang dengan dia punya friend sebab dia komen GST, Datuk saya rasa lebih dahsyat lagi. Saya pun selalu baca, selalu tengok Datuk punya YouTube. Hari ni alhamdulillah duduk sepentas ni, itu yang nak cakap banyak sikit. Jadi baik kita tanya Datuk, bagaimana benda ini Datuk hadapi, dan adakah ianya mengganggu kesejahteraan sosial dan psikologi Datuk? Silakan Datuk. Terima kasih Musi. Kita kena jadi ada beberapa ciri, ada beberapa kategori manusia yang manusia boleh jadi. Satu, kita jadi manusia yang berjiwa kecil. Siapa yang berjiwa kecil, dia kena main benda-benda kecil je lah. Dia post gambar makan. Dalam dunia ni, manusia sentiasa akan, tak ada orang yang tak komen orang lain. Ada satu cerita, bukan hadis lah, ada satu cerita, kita semua tahu cerita. Satu orang dia naik, dia dan anak dia bawa orang Arab kan cerita, ada kaldai. Jadi dia naik atas, anak dia tarik kaldai, jumpa orang, kata apalah punya bapak punya bodoh. Dia faham bahawa anak dia yang kecil itu patut anak yang kecil naik atas, bapak lah turun bawah. Jadi dia pun dengar orang komen macam tu, dia nak ajar anak dia, dia kata okey, kau lah pula naik atas. Dia tarik, dia jumpa orang lain pula, orang lain kata apalah punya bapak ni, dia lah bapak, kena ajarlah anak tu supaya hormat bapak, tarik bapak. Lepas tu dia jumpa, dia berhenti, dia katakan anak dia, okey, sekarang kita dua-dua turun, kita dua-dua naik. Jumpa orang lain pula, orang kata apalah punya bodoh, binatang tu seekor sampai 2 orang naik. Dia katakan anak dia, okey, kita dua-dua turun. Dia jalan, dia jumpa orang lain lagi. Orang lain kata apalah punya bodoh, membazir, salah seorang naik lah, bapak kosong dalam belakang haiwan tu. Lalu dia kata pada anak dia, artinya kalau kita nak stop daripada komen orang, tak ada siapa yang boleh kita stop. Bukan saja orang yang berceramah,
orang yang menyanyi, Siti Nurhaliza. Tak ada dia nak mengutuk orang, dia nyanyi nak bagi sedap. Kalau orang tak puas hati, dia kahwin tak kena, dia ni pun tak kena, dia pakai tudung salah, dia pakai, tak tahu lah, saya pun tak kenal dia. Tapi manusia pasal benda yang paling senang, you komen orang lah. Sebab itu orang suka media sosial, pasal dia boleh komen dan dia tak ada risiko. Kan? Dia nama dia Atromen Pemecah Jabatan. Jadi dia komen, kita ni Atromen mana pula makin. Sebab tu kalau nak jadi orang besar, dia kena berjiwa besar. Kalau nak jadi orang besar, dia anak muda. Kalau nak jadi orang besar, dia tidak boleh kira. Kalau nak jadi singa yang hebat, tak boleh kira dengan tikus di jalanan. Maka apabila kita nak letakkan sesuatu perkara yang kita nak letak komen, sama ada komen secara terbuka seperti ini ataupun di media sosial, kita pastikan apa yang kita letak tu kita yakin kita berada di pihak yang betul. Pun begitu tak mustahil kadang-kadang kita salah, tetapi kita ikut garis panduan umum dalam hal itu. Sebab itu maka kadang-kadang orang, saya pernah jumpa satu orang, dia susah hati, tidur dah 2 hari tak elok sebab dia baca komen kawan-kawan dia di dalam Facebook dia. Kata, buat apa you baca? Sebab kita ada satu perkara, kerana manusia ni, semua manusia, dia sukakan hubbus sum'ah. Dia sukakan supaya dia dipuji. Dia letakkan satu komen, dia copy paste orang punya, orang sangka dia punya, orang puji kat orang pandai, kau ni bijak, dia suka seorang-seorang dia. Kerana manusia. Maka untuk itu, apa yang boleh kita buat dengan Facebook ni? Apa yang kita boleh buat dengan media sosial? Kita boleh buat, satu, kita boleh buat pahala. Pahala banyak. Pahala, kita letakkan satu nasihat yang baik, orang share. Kita letakkan maklumat ilmiah. Kadang-kadang orang komen, tak setuju pandangan ini, tak apa, kita yakin benda ni kita letak ilmiah. Kita share benda yang memberi manfaat, dapat pahala. Dulu hatta Nabi nak sampaikan berita, terpaksa pergi Taif, orang lontar berjalan jauh. Hari ini saya duduk di Perlis, terus saya update Facebook saya duduk di Surabaya 2-3 hari lepas, saya update Facebook saya, okey, 800,000 lebih ke 750,000 boleh baca. Kalau ada pahala, cepatlah. Kedua, cepat boleh buat dosa. Kita bagi maklumat yang salah. Untuk orang Islam paling simple, dosa yang paling besar dalam pantai ni, letakkan hadis palsu. Benda bukan Nabi cakap, kita pergi letak, kata Nabi kata. Ini sebahagian orang ingat just one click. Saya ni forward saja, salah. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong guna namaku dengan sengaja, siap tempat duduknya dalam api neraka. Tak boleh. Reka hadis palsu salah, edar hadis palsu pun salah. Dua-duanya dosa. Tapi orang ramai orang forward benda yang entah betul entah tak betul. Ada orang forward satu benda, berapa kali dapat saya, walaupun telah kahwin tapi masih lagi dalam keadaan zina. Kononnya kalau satu orang tu berkahwin dalam keadaan dia dah mengandung, dia berkahwin dengan bapa biologi tu, dia masih lagi zina sepanjang hayat. Bubuhlah nama ustaz entah apa-apa, benda ni tak betul. Ada pandangan yang demikian, tapi pandangan itu tidak betul. Dan sangat bahaya perkara-perkara yang documented ni. Kita dulu cakap kata kat orang, kita kata mulut dia, tapi media sosial kita tulis, kemudian orang boleh baca lagi. Kalau kita tak delete ataupun orang save benda tu, dan orang sentiasa boleh edar lagi, kita mungkin lupa. Kita mungkin dah lupa, dah 10 tahun lepas kita buat, tapi Tuhan tidak lupa. Dan orang lain ada juga mungkin yang ambil lagi. Sebab tu kita kadang-kadang zalim orang, kita bukan perasan pun. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Quran kata jangan kamu rasa Tuhan lupa apa yang orang zalim buat.
Tuhan tidak lupa, kita lupa. Ini ada masalah. Benda-benda yang bertulis ni. Ini saya keluar sikit tajuk lah. Saja saya nak sebut sini, tadi saya dah sebut di parlimen. Contoh benda yang bertulis yang lama. Kita satu orang, ini saya cerita pasal Perlis sikit lah. Saya orang Perlis, tak panggil Perlis mai kan. Satu orang anak lahir, katalah tak cukup bulan, lahir 5 bulan, kahwin 5 bulan, lahir anak. Dia orang adalah sebelum tu buat aktiviti yang kurang sihat, kemudian berkahwin, dapat anak. Bila dapat anak, anak ini bila nak pergi ke pendaftaran tak boleh. Kalau dia Muslim di pendaftaran negara ni, dia kalau dia nama Ismail, anak tu tak akan dibinkan kepada Ismail, akan dibinkan kepada Abdullah. Abdullah ni dululah, bukan Abdullah XPM kita, ada Abdullah dia. Saya orang tahu bin bukan PM kan. Dah. Bin Abdullah. Dia orang ni membesarkan, family ni besarkan anak. Suami isteri ni dulu ada buat salah lah, tapi lama-lama mungkin dia dah taubat, dah jadi baik, didik anak ni besar-besar, ada anak-anak lain lagi. Anak dia ni kerana bila pendaftaran dokumenkan bin Abdullah, bila dia pergi, saya sebut lah pasal ada psikologi ni. Bila dia pergi nak masuk sekolah, mula dia, budak dah mula membesar, dia tengok adik dia bin Ismail, dia bin Abdullah. Dia akan tanya, apa? Pasal apa abang Dun bin Abdullah? Tak bin apa? Apa bapak dia akan jawab? Takkan bapak dia nak bagi tahu sebenarnya abah mamak ni dulu jahat. Sedangkan agama menyuruh kita menutup keaiban diri dan keaiban orang lain. Kemudian dia tengok nama adik dia lain, cikgu di sekolah pula, oh punya anak tak elok. Oh kena. Mungkin budak ni mengaji Quran baik pun, oh dia pun tengoklah anak tak elok. Segala dosa yang telah ditutup oleh Tuhan dibangkitkan oleh manusia sepanjang hayat kerana yang kita dokumenkan. Yang akhirnya bukan hukum bapak dia, mungkin bapak dia bercerai, mungkin mati, mungkin pergi lain, pergi tempat lain, tapi yang akan dihukum ialah anak dia. Anak ni kata kalau jadi qori bagus, gaya nak jadi imam, orang pergi bangkit pula, ni anak tak elok. Selepas daripada tu pergi nak masuk universiti, bangkit lagi. Selepas daripada tu nak pergi masuk nak kahwin kalau perempuan, bangkit lagi. Bapak dia mungkin dah mati. Lepas tu bapak kalau mati dah tua, dah 40 umur dia, nak bagi harta pusaka, bangkit lagi. Segalanya kerana kita telah dokumenkan kejahatan orang. Sedangkan agama menyuruh kita menutup keaiban. Saya cuba contoh lah, bukan nak cerita fatwa di sini. Sebab tu dia Perlis, dia boleh je, boleh bin bapak dia, ben, as long as bapak biologi. Itu fatwa kita sama dengan international punya fatwa, Qaradawi punya fatwa. Tapi nak cerita bagaimana apabila kita dokumen, kita tulis satu-satu hal, kita letakkan benda yang salah berhubungan fakta agama umpamanya, akan dibawa dan ada kesan. Agama dia tak macam benda lain. Contoh, kalau saya katakan Nabi SAW umpamanya suka makan rambutan, ataupun Nabi SAW pernah makan rambutan, dia agama dia tak terhenti kat situ dia sambung lagi. Jadi makan rambutan tu jadi sunnah. Sebab tu kita tak boleh create something from nowhere. Mesti ada reference dia dalam agama. Sebab tu tak boleh main forward dia. Jadi saya sebut dulu hak bagi agama ni lah.
Dan kemudian kadang-kadang antara benda yang salah, kita ni tafih. Tafih ni selekeh. Selekeh kita pergi ulang benda yang kita tak faham. Contoh, dalam hadis Nabi kata, boleh lagi berfungsi ni? Berfungsi tak tuan-tuan? Okey. Sikit saya last. Nabi kata antara tanda, sains, tanda bahawasanya kiamat makin dekat, dunia akan musnah. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwalu fiha al-amin. Antara tanda kiamat, orang yang jahat, orang yang bohong dikatakan benar, orang yang benar dikatakan bohong, orang yang amanah dikatakan khianat, orang yang khianat dikatakan amanah. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah, dan orang ruwaibidah akan bercakap. Dua ruwaibidah tak diketahui oleh orang Arab. Apa Nabi maksudkan? Sahabat tanya, wa man ruwaibidah tu ya Rasulullah? Ruwaibidah apa ya Rasulullah? Nabi kata tafirun nas yatakallam fi amril amma. Manusia selekeh bercakap tentang urusan urusan awam. Dan ini berlaku. Benda orang kita tak tahu pun, dia tulis artikel yang besar, yang membabit besar. Akhirnya kita cek, kita tengok tak ada dasar. Dia cakap tentang benda besar, tentang akidah, tentang hukum hakam fiqh, tentang benda-benda besar. Dia tafih, dia selekeh dia, pengetahuan dia tak macam mana. Dan orang kita mudah terpengaruh dengan benda-benda macam ni. Ada artikel 1, 2, 3, reference dia pun tak tahu. Perkara yang pertama, makan benda, tak apalah, cerita makanan kesihatan, orang edar macam-macam. Kita pun tengok, dulu saya kata satu orang dia tak apa, dia tokoh juga. Saya kata tak betul berita yang Datuk bawa ni. Dia kata ada dalam internet. Dia punya persepsi dia, benda ada dalam internet. Betul. Sebab itu kita kena hati-hati dalam hal yang seperti ini. Terima kasih kepada Yang Mahir Datuk di atas ulasan panjang lebar berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Moga-moga dapat membuka mata kita semua supaya lebih berhati-hati di dalam berkongsi apa-apa jua perkara yang kita fikirkan. Kita jangan menjadi sebagaimana yang Datuk sebutkan tadi, selektif. Jadi sebelum kita sambung kepada pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga, cuba kita tanyakan kepada penerbit rancangan pada petang ini, adakah telah bersedia komen-komen daripada pendengar yang berada di studio, baik juga pendengar-pendengar yang berada di rumah. Silakan penerbit. Penerbit rancangan tak sedia ni. Okey, di tengah juga tu disediakan pembesar suara. Kita juga boleh menggunakan ruang dan peluang ini pada tuan-tuan dan puan-puan untuk bangun bertanyakan soalan kepada panel-panel kita pada hari ini. Kecuali pasal GST tak boleh tanyalah. Okey, silakan. Ada soalan? Penerbit? Tak ada orang like sekali. Ramai-ramai ni like lah. Tak bawa smartphone. Cikgu Yasir ada 2, Datuk 1, bagi kat PA dia 1, 2. Itu yang Malaysia ramai surf internet pasal seorang ada 2 handphone. Sekian dimaklumkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, untuk lebih menceriakan lagi forum kita pada petang ini, saya akan beralih kepada panel kita yang kedua, Cikgu Yasir. Cikgu Yasir, kalau kita tengok hari ini, sebagaimana yang kita tengok pada media sosial, kebanyakan daripada khususnya rakyat Malaysia, dia suka berkongsi apa jua perkara yang dia lakukan. Daripada perkara yang paling sulit sekali sehingga yang paling terdedah pun mereka nak kongsi. Makan pun ambil gambar. Sampai ada daripada cyber security sebutkan pada pagi tadi, dia kata bergaduh sebab dia orang dah makan belum sempat ambil gambar lagi. Ini mentaliti orang-orang kita pada hari ini. Nanti dulu sabar Cikgu Yasir, kita banyak masa lagi. Jangan tergesa-gesa. Baik juga dalam laman sosial, kita jangan tergesa-gesa di dalam memberikan komen. Saya nak bagi senario dahulu. Forum kita contohnya pada hari ini, ada orang ambil gambar.
dapat bergambar dengan Mufti Perlis hari ini. Kau ada. Itu masalah sosial, masalah psikologi. Dia pergi kedai, katakan beli baju, ambil gambar, hari ini beli baju. Tak ada orang like sampai ke petang, dia pula menderita. Ini orang kita. Lepas tu kalau ambil gambar orang like tapi cakap tak elok, dia balas balik, bergaduh dalam laman sosial. Sampai jadi laman sosial tu sosial sudah sekarang. Jadi kita nak tanyalah pada Cikgu Yassin, pakar motivasi dan psikologi ini, adakah terdapat penyakit pada orang yang suka post di laman sosial? Silakan Cikgu. Terima kasih Tuan Joel. Tengok saya gamak saya. Jangan tersedak lagi. Saya heran tadi. Tuan Joel cakap ada gambar, Datuk cakap keluar gambar. Saya risau gambar saya ada, tak ada tu. Kan besar sangat, tak kuat. Baik. Macam mana yang dikatakan oleh Tuan Joel, moderator kita pada hari ini, betul, memang tepat sekali. Ada kepatut sebelum kita minum kita pergi ambil gambar, masuk dalam Facebook, teh ais. Kan? Pernah dengar kan? Teh ais. Yang lagi best, ada lagi masuk lagi. Sedapnya. 10 komen. Kan? Yang lagi best lagi, saya tak belanja. Semua orang tu kita tak kenal pun. Yang duk bising teh ais tu pun tak minum lagi. Yang kita duk bising sangat pasal teh ais tu, pasal semua nak cerita kat orang. Saya pelik betul lah cerita perkara-perkara yang ni. Tapi itulah terjadi. Walaupun rasa macam perkara tu satu jenaka, tapi secara realitinya itulah yang terjadi sekarang. Baru-baru ni lebih kurang 2 minggu lepas, saya ada satu program dengan sebuah rumah, bagi saya penyelamat rumah. Rumah Puteri Arafiah. Mungkin tuan-tuan pernah dengar. Rumah Puteri Arafiah ni di Shah Alam, yang menempatkan anak-anak muda yang mengandung. Confirm lah perempuan lah. Macam saya ni confirm tak mengandung. Nampak macam mengandung, tapi tak mengandung. Ni tahu tak makan nasi ni. Kalau makan nasi saya rasa besar lagi. Orang kata tak makan nasi dah tu boleh kurus. Jadi saya tak makan nasi dah sebulan lebih, tak kurus pun. Tapi kalau fikir balik, betul tak tahulah, sebab gajah pun tak makan nasi. Jadi saya terfikir, tu yang tak betul ni. Tapi saya buat je lah, orang suruh kan. Kok lah takut sikit. Duduk tak selesa lah. Baik. Rumah ni apa dia buat? Dia menyelamatkan puteri-puteri ni daripada terdedah pada orang yang orang tak mau, keluarga tak mau. Pasal apa dia orang jadi macam tu? Saya tanya dalam sesi perkenalan, saya tanya dia orang, ramai di antara orang buat memang secara apa orang kata ni, secara rela. Daripada mana? Daripada media sosial, daripada Facebook. Pengenalan tu bermula daripada Facebook. Kalau tuan-tuan perasan, orang-orang muda ni dia lebih terpengaruh apabila orang yang lebih tua cuba mendekati dia. Sebab dia orang ni naif, dia orang tak faham. Sedangkan orang tua-tua bila mendekati remaja-remaja ni, salah satu sebab dia ialah sebab nak berseronok. Remaja pula, dia punya tujuan untuk berkawan. Media sosial ni hanya untuk berkawan. Tapi orang-orang yang lebih berumur ni mengambil kesempatan tersebut untuk mendekati remaja-remaja. Remaja-remaja ni pula kurang akalnya, jadi terpengaruh. Bila terlanjur, siapa yang susah? Diri sendiri. Keluarga tak nak mengaku dah, duduk kat rumah tu. Alhamdulillah ada rumah juga. Jadi masalah kita sekarang ni, apa yang kita buat, kita sampaikan kepada umum. Yang tu bermulanya perkenalan-perkenalan yang tak sepatutnya, cuba kita privasikan. Kita ajar anak-anak kita supaya privasikan. Kita tak boleh nak elak daripada anak-anak kita ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram. Tapi kita boleh ajar anak-anak kita untuk belajar tentang privasi.
diri sendiri dan juga privasi keluarga. Adakah patut sama-sama kita mandi pantai contohnya, pergi ambil gambar hantar kat kawan. Lebih daripada itu pula, hantar masuk Facebook. Satu dunia nampak keluarga kita mandi. La ilaha illallah. Di pejabat, ayah kita pengarah. Bukan main lagi dengan kod, tie dan sebagainya. Masuk dalam gambar tu dia. Bulu penuh. Kering dulu aja. Kan? Tapi budak-budak, dia tak nampak benda ni memalukan. Yang ni yang masalah dia. Dia semua dia nak dedahkan. Jadi kita sebagai ibu bapa khususnya dan juga rakan akrab patut menerapkan nilai-nilai privasi itu terhadap member-member kita dan juga anak-anak kita terutamanya. Sebab saya takut lagi lama media sosial ni akan menjadi lagi penting. Macam kita sekarang ni, kalau dulu satu keluarga naik kereta, masing-masing boleh bersembang. Tapi sekarang kita tengok, kalau kita naik kereta je, isteri kita kat sebelah buat apa? Sibuk dengan tak tahulah apa dia. Kalau dia tak Facebook pun adalah benda yang dia jual tu. Laku tak pun. Sibuk 24 jam. Kita tegur sikit. Dengar apa dia? Sibuk ni. Sekejap lah. Anak belakang buat apa? Sama juga. Ya? Anak yang sebelah ni buat apa? Sama juga. Semuanya dalam dunia masing-masing. Dan lagi tak seronoknya, keberkatan dan juga sosialnya antara kekeluargaan itu semakin hilang. Semuanya akhirnya kita bertemu di ruang media sosial. Percaya tak tuan-tuan? Kadang-kadang ni, sekarang ni dah berlaku. Kita tak jumpa anak kita, tak jumpa isteri kita, walaupun di sebelah. Kita update ni, update Facebook. Update Facebook sama kawan. Kalau ada grup, isteri kita duduk situ, kita duduk sini. Kita update yang sama. Bini kita pun update benda yang sama. Dalam grup yang sama. Sedangkan kita boleh bersembang seperti ini. Apa khabar sayang? Yang sebelah, khabar baik, abang buat pula ilah Allah. Kan? Yang sebelah ni, sebelah. Suami isteri. Nak kata orang saya lebih lima. Kan? Jadi semakin lama semakin membimbangkan sekiranya kita tak boleh buat benda tu sebagai satu benda yang kena fikir dua kali sebelum tekan. Yang tu bahaya. Terutamanya gambar. Gambar yang paling bahaya sekali. Sebab tak semestinya apa yang dilihat itu betul. Yang tu yang bahayanya. Ya? Dan orang tengok, orang nilai macam-macam. Macam gambar kat pantai dia lah. Ada orang persepsi, orang nilai, oh seronoknya dia bersama bersama keluarga. Ada orang nilai dia, tak malu kat pantai pakai kentola. Ada orang nilai macam-macam, kan? Tapi tak semestinya tuan moderator, tuan Joel. Joel teringat Habib Joel. Tak semestinya dengan wujudnya media sosial ni membawa keburukan saja. Dia juga membawa kepada kebaikan. Sebagai contoh, saya sendiri, nak sebut oleh nanti orang apa? Saya sendiri dah bertahun-tahun lamanya tak bercakap sebab jauh. Keluarga saya ramainya di Langkawi. Saya di KL. Jadi ada bapa saudara, mak saudara, sepupu sepapat yang saya tak kenal pun ramai, yang tak tahu, yang tak bersembang. Dia orang adakan satu WhatsApp group family. Jadi termasuk mak mentua saya ada sekali dalam WhatsApp group. Apa pun kita sembang lah. Sembang. Secara tak langsung kita dapat kenal antara adik-beradik kita ni, anak-anak kita, ayah kita, ibu mertua kita lebih dekat melalui media sosial tersebut. Sebagai contoh, minggu lepas ibu mertua saya hantar dalam WhatsApp group, Yasir, awak adalah suami yang ABCDEFGHIJK. Itu dia. Saya pun apa ni, kena marah ke apa ni?
Tak faham lagi. Saya tanya dalam tu, ni semua sepupu sepapak, adik-beradik, ipak, keluar, semua tengok kan dalam WhatsApp tu. Saya tanya, mama cewa, apa maksud A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K tu? Dia jawab, A, apa dia, saya lupa dah. Arrogant. B, best. C, charming. Mak tentu cakap kan. Lepas C apa? D, lupa dah apa dia. E pun lupa apa dia. Sebab kena puji banyak sangat. F, fantastic. J, K, H, I, no, sorry. Dia sampai A, B, C, D, E, F. Sampai situ saja. Last saya sampai fantastic. Lepas tu lama saya tunggu. J, K, apa dia? J, apa tu? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, H, I, J K kan? H, I, J, K. Yang last tiga tu dia tak bagi tahu. Saya tanya, J, I, J, K tu apa dia? Dia jawab, I am just kidding. Tadi punya lah seronok kena puji dengan mak mentua dalam WhatsApp group ramai tengok ni. Tiba-tiba dia bagi satu ayat last sekali, I am just kidding. Tapi saya tak kecil hati. Saya rasa seronok. Sebab apa? Dekat realiti ni, saya tak pernah melawak bergurau dengan ibu mentua saya macam tu. Tapi benda tu terjadi di dalam media sosial. Yang saya nampak, media sosial ni jika kita tahu guna, jika kita mengajar anak-anak kita guna cara yang betul, tahu macam mana cara, apa maksudnya privacy, insya-Allah benda ni dia boleh lebih membawa kebaikan berbanding kepada keburukan, insya-Allah. Terima kasih kepada Cikgu Yasir di atas ulasan berkenaan dengan soalan adakah orang-orang yang selalu post di laman sosial ini mengalami masalah psikologi ataupun sebaliknya. Rupanya Cikgu Yasir ni dah kena terus dengan mak mentua dia oleh mesej yang telah lama disebarkan di laman sosial. Nampak mak mentua pun suka copy paste juga ke? Jawab. Satu lagi. Silakan. Lupa pula tadi. Terus sembang banyak, lupa jawab soalan. Dah tak seronok kan jawab. Tak kena jawab soalan. Baik, berpatah balik kepada ni. Mereka ni berpenyakit ke tak? Sebenarnya ada juga tu masalah sosial, masalah psiko tu ada juga. Psikologi tu ada juga, masalah psiko tu ada juga. Sikit orang yang selalu dengan media sosial, sebenarnya dalam bidang psikologi dia ada masalah. Tapi sekiranya kita boleh divide masa tu elok-elok, insya-Allah masalah lah. Okey. Ya? Yang masalahnya yang paling masalah sekali apabila kita berada di dalam keadaan kemurungan, stres, marah, masa tu kita nak post, yang ni bahaya. Sebab apabila kita marah, dalam psikologi, apabila kita marah, liquid dalam otak kita ni yang mengimbangkan balance otak kita ni, dia bergoncang macam tu. Jadi apa yang kita keluar daripada 10 benda, satu pun susah nak betul. Jadi pada masa ni janganlah kita post. Sebab bukan kata budak-budak je, orang tua-tua pun kadang-kadang macam kita ni pun, saya taklah tua. Siapa yang tua bukan saya lah. Orang-orang yang lebih dewasa pun kadang-kadang kalau dah marah, lagi dewasa marah lagi teruk. Dan bila marah, apabila kita post benda tu semasa kita berada dalam keadaan marah, benda tu tidak semestinya diri kita sendiri. Yang tu yang bahaya. Sebab apabila dah kita post sekali, dah tak boleh padam dah. Terima kasih Cikgu Yasir. Dah kena potong. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada jawapan. Saya rasa saya boleh simpulkan, sebenarnya kita nak menanggapi orang yang suka post di laman sosial ini ada masalah psikologi ataupun tidak adalah bergantung kepada bagaimana mereka memberikan reaksi
atau bagaimana memberikan maklum balas kepada apa maklumat yang disampaikan di dalam laman sosial itu. Jadi boleh jadi ada masalah psikologi atau tidak, cikgu, macam tu, baik. Jadi sebelum kita menerima soalan daripada penonton-penonton yang berada di studio, kita pergi kepada yang berbahagia Datuk untuk soalan yang terakhir. Yang berbahagia Datuk, sebagaimana yang kita maklum, kami penjawat-penjawat awam ni, khususnya ahli akram, terdedah dengan klien-klien yang datang jumpa dengan kami untuk mendapatkan khidmat nasihat, bimbingan dan sebagainya. Boleh jadi mereka yang datang itu ada masalah ketagihan laman sosial. Jadi katakanlah kita berhadapan dengan orang macam ni, macam mana kita nak berhadapan dengan mereka dan apa pandangan agama terhadap ketagihan laman sosial ataupun ketagihan sosial internet ini kepada orang-orang yang ada sekarang ni lah. Silakan Datuk. Terima kasih Musi. Kalau kita semua hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita ingat diri kita sendiri, syarat nak buat benda baik ada dua. Satu, niat yang ikhlas. Yang kedua, faktor atau perkara yang kita buat itu bertepatan dengan kebaikan. Dalam konteks Islam, bertempatan dengan ajaran Islam. Cuba kita ingat diri kita sendiri. Agak-agaklah berapa post kita yang kita buat, status yang kita buat di laman sosial kita yang kita rasa-rasa dapat pahala. Kita sendiri. Kadang-kadang status yang kita buat tu mungkin baik, tapi tujuan kita bukan kerana nak kebaikan. Tujuan kita mungkin nak dapat likes yang banyak. Terutama orang yang ambil Instagram, dia ambil gambar dia tu gelap dia ambil, kemudian dia putih-putihkan sikit, nampak bagi ada cahaya kilau-kilau sikit, macam nur di muka. Lepas tu dia postkan. Apa yang dia harapkan? Apa yang dia harap? Biasanya ni orang perempuan, apa dia harap? Comelnya, cute kan? Itu yang dia harap. Itu kalau dia letak muka dia. Kalau dia letak, biasanya itu lebih selamat orang yang ambil gambar pemandangan. Biasanya orang akan puji, Masya Allah, kejadian Allah kan. Ataupun kita mungkin buat satu status yang bagus, nasihat-nasihat yang berfalsafah ataupun yang baik. Kita harap berapa orang yang letak tu dengan harap mudah-mudahan ada orang yang terdengar dan terbaca nasihat ini menjadi kebaikan, ataupun dia berubah menjadi baik. Ataupun kita mungkin fikir, duk tunggu siapa nak puji orang tu. Satu nasihat yang baik, tak sangka begitu bijaksana. Apa yang kita harap? Jadi dalam banyak permainan ini, saya selalu sebut kepada sebagian kawan-kawan, terutama orang perempuan, Instagram, benda-benda yang you ramai ni, ia bagaikan orang haus yang meminum minyak. Dia tak akan hilang kehausannya. Sentiasa dia nak more and more. Tambah kalau orang boleh puji, comel, cantik, dia ambil lagi. Sebab kita sedang bermain dengan satu perkara. Dia panggil tadi yang saya sebut, hubbus sum'ah. Suka nama kita disebut dengan cara yang baik. Suka benda ni memang tabiat manusia, tapi dia menghilangkan pahala. So tak banyaklah amalan di internet ni yang dapat pahala sebenarnya. Walaupun boleh dapat pahala, kalau betul dapat pahala, ramai orang yang mungkin dapat pahala di internet, dia memang tujuan dia ikhlas, macam-macam argument ilmiah semua dia masukkan. Tapi sebahagian orang memang itu tujuannya, nak dapat likes yang banyak. Dan dia menjadi satu ketagihan. Bukan orang tu ketagihan, kadang-kadang kaunselor tu sendiri ketagihan. Kita semua, perasaan manusia kalau tengok, ramai juga Facebook aku ni.
Dan yang ini dinamakan dengan talbis iblis. Ibnu Jauzi menulis buku dinamakan talbis iblis. Maksudnya mainan iblis dalam fikiran kita. Kita rasa macam bagus, hakikatnya kita bermain dengan satu benda yang kelihatan bagus, tapi hakikatnya tak bagus. Macam orang yang semayang, kita nampak bagus, tapi dia semayang riak. Lalu jadi ketagihan. Lagi banyak orang puji, lagi banyak. Sebab tu kadang-kadang orang yang mengutuk tu, dia tak bagus lah, dia tak dapat pahala. Tapi kadang-kadang ia satu challenging untuk kita. Walaupun orang tak setuju, aku nak letak dia. Sebab apa? Sebab aku rasa ini penting untuk orang faham. Mungkin yang benda-benda macam ni kita dapat pahala lah. Amalan-amalan yang masyarakat kita buat salah, kita nak betulkan. Kita letak, kau ni apa nak bertikal, macam-macam orang marah kita. Tapi kita tak boleh letak juga lah, nanti ramai orang tak tahu. Bila orang tak tahu, orang buat benda yang salah. Aku nak betulkan. Ini nak kena ada. Sebab itu, ini sama saja penceramah. Ni cikgu kita, tuan kita, dia cikgu suka apa? ABC dia. Kalau kat tuan sampai dengan JST ya. Tapi apa nama, tak apa lah, saya sebut sampingan. Kita terutama sama je orang yang bercakap ni, pegang mikrofon ni. Saya selalu sebut dalam banyak keadaan. Ni yang jadi kaunselor besok ni, kaunselor ni pandai cakap. Bila pandai cakap, lama-lama orang pandai cakap tak pentas. Mula-mula cakap di depan 5-6 orang. Lepas tu orang cakap depan, jadi panel forum, jadi penceramah. Lagi tinggi kita naik, lagi susah kita nak ikhlaskan diri kita. Bila kita pegang mikrofon ni, macam-macam dalam kepala kita. Aku nak bagi orang tengok aku pandai cakap ke? Aku nak sampaikan supaya orang dapat keinsafan ke? Aku datang supaya orang aku ni selebriti ke? Sebab tu orang yang duduk di bawah ni kadang-kadang jauh lebih ikhlas daripada orang yang duduk di atas. Hidup ni sebenarnya satu ujian. Belum tentu orang yang kelihatan sedang mengumpul pahala itu memang mengumpul pahala. Mungkin mereka sedang mengumpul dosa, kesombongan, kebodohan, ketakabburan. Perkara yang paling susah bukan mengislahkan orang lain, tetapi perkara yang paling susah ialah membaiki diri kita sendiri. Sebelum kita jadi kaunselor, penceramah ke siapa ke, mufti ke siapa, bukan untuk memerangi nafsu orang, tapi memerangi nafsu kita sendiri. Untuk memerangi apa yang ada dalam jiwa kita yang sentiasa bertarung. Bukan kerana kita tidak tahu antara yang benar dan salah. Semua orang tahu ikhlas dapat pahala. Tapi untuk ikhlas, subhanallah, Tuhan saja tahu. Tak heran kita lihat ramai orang tak pentas ni, orang yang puluh ratus ribu Facebooknya, di akhirat yang menciptakan kebaikan pada orang. Orang yang dapat kebaikan itu lebih banyak pahalanya daripada dia yang menceritakan. Kerana dia sudah jadi ketagihan nama. Satu ketagihan, seronok. Manusia ni seronok. Masuk Facebook, gambar orang kenal. Lepas tu orang kenal, orang nak ambil gambar pula. Kita pun bangga. Sebab tu ada apa? Ada satu video klip tu, perempuan ni bising-bising dalam phone selfie dia kan? Maksudnya manusia, insan. Saya nak nasihat diri saya. Ni kan ni kaunselor yang banyak di sini. Kita tidak boleh berhenti sejenak pun untuk memerangi diri kita sendiri. Memerangi apa yang bermain dalam fikiran kita. Orang yang pegang mikrofon ni sebut, tuan-tuan, naklah kita ikhlas. Belum tentu dia pun ikhlas. Dia membacakan kalimat-kalimat yang kononnya ikhlas. Kalimat-kalimat itu bermain di lidahnya, tetapi tidak di dalam jiwanya. Betapa ramai orang yang datang, saya ni berniat baik dengan awak, kaunselor. Sebab tu banyak perkataan kita tidak masuk dalam jiwa orang. Ia menjadi perkataan-perkataan yang indah, menghiasi telinga orang, tapi tidak terbenam dalam hati sanubari orang lain.
Kerana perkataan yang mempunyai ruh masuk juga menampak di dalam ruh. Tapi perkataan yang dihiasi dengan kalimat-kalimat yang indah tetapi kontan, dry, tinggal sebagai kalimat-kalimat yang diatur oleh lidah yang fasih dan petak, tapi tidak hidup di dalam jiwa yang subur dengan roh yang baik. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia itu di atas perkongsian yang telah disampaikan tadi, yang telah saya rasa menusuk di dalam hati sanubari kita semua. Bukan sahaja kita bersedia untuk membantu orang lain, dan terlebih daripada itu kita juga kena bersedia untuk membantu diri sendiri supaya kita lebih ikhlas. Kalau nak bos lamba pun ikhlas, kalau nak membantu orang pun ikhlas. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah memudahkan kita membantu orang lain. Dan kita janganlah sebagaimana yang Datuk sebutkan tadi, orang yang kelihatannya mengumpul pahala tetapi rupa-rupanya apa yang kita dapat dosa belaka. Jadi yang berbahagia Datuk, Cikgu Yasir, kita telah pun berada hampir-hampir di penghujung rancangan. Walau bagaimanapun kita meraihkan soalan-soalan daripada penonton yang berada di studio. Di sini saya telah dapat ada beberapa soalan, dan saya ingat saya cuba bacakan satu atau dua soalan jika sekiranya masa mengizinkan. Okey, baik Datuk. Saya rasa soalan ini saya akan berikan kepada kedua-dua panel untuk menjawab dalam masa 5 minit. Dan Cikgu Yasir bolehlah menggunakan pendekatan psikologi dari sudut pandangan psikologi, dan saya berharap yang berbahagia Datuk Mufti dapat memberikan juga kepada kita nasihat-nasihat khususnya mengikut prinsip dan landasan yang telah ditentukan oleh agama Islam, insya-Allah. Jadi soalan di sini Datuk, soalan datang daripada dirahsiakan, nombor pun dirahsiakan. Katanya Assalamualaikum. Tu pun ada soalan banyak ni. Ya. Yang ni kita hold dulu. Saya baca dulu soalan yang datang kat handphone saya ni. First come first serve. Baik. Dia kata tu, Assalamualaikum. Bagaimana nak mengatasi masalah anak muda dan tua? Oh, ada juga anak tua. Anak muda dan tua yang suka menatap bahan lucah sebab terlalu mudah terdapat dalam laman web dan sosial. Ini dia tu. Dan cikgu dan saya rasa perkara ni memang amat berleluasa di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Jadi kita bagi Cikgu Yasir jawab dulu sebelum saya nak pilih-pilih soalan yang dikemukakan dalam page kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Terima kasih Tuan Jo. Pilih yang senang-senang bagi kat saya, yang susah bagi kat Datuk. Macam saya katakan tadi, kita tak boleh menyekat penggunaan menyemaraknya media sosial sekarang. Sebab semua orang kenal. Anak saya umur 3 tahun, dia kenal hajah YouTube. Dia kenal hajah YouTube, haji Google. Dia kenal. Mau umur 3 tahun, nak tengok macam-macam dekat situ. Nak tahu macam-macam dekat situ. Tapi apa yang kita boleh buat, kita nak sekat. Nanti anak kita akan ketinggalan. Saya rasa tuan-tuan ada anak, tuan-tuan nak yang terbaik kepada anak-anak kita. Apa yang kita boleh buat ialah yang pertama, penerapan di segi agama. Yang kedua, penerapan di segi adab. Yang ketiga, penerapan di segi mana yang boleh, mana yang tak boleh, ikut pemantauan seharian. Sebab kita nak mengajar, bukan kita boleh bagi tahu, ni jangan tengok perkara-perkara yang tak elok. Kita bagi tahu itu perkara-perkara yang tak elok tu macam mana. Yang masalah kita sekarang, anak-anak kita ada yang boleh nilai, ada yang tak boleh nilai lagi. Jadi di segi teguran ni, pemantauan ni mestilah berpanjangan. Kuat kuasa tu mestilah berpanjangan. Kalau kita bagi jangan, benda yang jangan itulah yang anak-anak kita dan kita sendiri pun nak sangat kuat perkara yang jangan. Sebab tu yang kita orang kata right and reverse psychology tu. Buat. Kalau semua buat, tak buat.
Kalau kita jangan, yang tu yang nak buat reverse psychology. Jadi pemantauan tu kena berpanjangan. Nak mendekat tak boleh. Sebab banyak juga sekarang ni di segi teknologi ni membantu perkembangan minda anak-anak, perkembangan sosial anak-anak dan juga perkembangan ilmu. Tak dinafikan. Apa yang kita boleh buat ialah di segi pemantauan dan teguran secara berterusan. Itu saja yang mampu kita buat. Tapi hati-hati. Macam dengan Datuk kata tadi, hati-hati juga sebagai kita ni sebagai pemantau, kita ni sebagai orang yang memberi nasihat. Kadang-kadang kita ni kena hati-hati. Sebab orang tua-tua kata gajah depan mata tak nampak, nyamuk seberang sungai boleh nampak. Tu dia punya lah hebat. Gajah depan mata tak nampak, salah sendiri kita tak nampak. Nyamuk seberang sungai kita boleh nampak. Yang tu masalah kita ni, termasuk saya sendiri. Yang tu yang takutkan. Kata orang, seorang ulama yang saya ingat lagi ke nasihatnya, jangan kita jadi seperti jarum. Jarum ni dia bangga jahit beribu pakaian yang cantik-cantik, yang menyebabkan orang-orang yang memakainya dipuji dan orang memuji. Hasil daripada apa? Hasil daripada jarum. Sedangkan jarum tu dia tak sedar bahawa dia sendiri pun telanjang. Yang tu yang kita takutkan. Terima kasih Cikgu Yasin. Kita jangan jadi jarum jahit pakaian, dia tak pakai pakaian. Terima kasih, cukup hebat jawapan itu. Oleh kerana kita memberi laluan kepada banyak lagi soalan-soalan. Okey, kita tengok di laman di paparan skrin kita hari ini. Sekarang ni dia ada dua soalan dari situ. Pemimpin pemerintah membuat status di Facebook miliknya, perkara yang mendorong kepada kemarahan rakyat dan rakyat memberi komen yang negatif. Contohnya mengenai kenaikan harga minyak, minta ulas. Ini artikel, bukan soalan. Tak boleh jawab ni. Assalamualaikum dan selamat petang. Ni pun artikel. Next. Ni panjang sangat. Okey. Kita ambil yang ringan-ringan je. Okey. Soalan daripada, patut ada TV kat sini. Tak ada lah, susah kita nak ni. Okey, daripada Erhan Abdul Haq. Adakah menjadi kesalahan jika menggunakan nama lain atau gabungan nama suami isteri? Tu dia tu. Kata Iskandar kahwin dengan Siti. Isti nama dia. Nama suami isteri dari nama sebenar di Facebook demi menjaga privasi sendiri. Yang ni kita boleh jawab. Silakan tu. Terima kasih. Ada beberapa keadaan. Satu, kita berurusan dengan orang. Maksud kita urusan, orang tu kita kenal orang. Umpamanya, sebelum saya pergi pada Facebook, kita telefon, kita call orang. Orang yang kita call tu kita kenal nama dia. Call saya tak kenal orang yang call saya. Saya tanya, ni siapa? Saya ni Man siapa? Teman saya ni Amin siapa? Amin lah, Kedah punya besar dah. Amin mana? Amin lah, tak penting lah Amin. Boleh ke kau? Dari segi adab Islam tak boleh. Sebab satu orang datang ke rumah Nabi SAW, dia ketuk. Nabi tanya, mana? Anak. Siapa? Saya. Nabi kata, anak. Saya. Siapa dia? Bagi tahu lah. Kerana kita nak urusan dengan dia. Bila kita tahu urusan dengan dia, baru kita tahu awak kerja apa. Oh, saya pelajar universiti. Baru saya boleh tahu saya nak kena cakap dengan laras bahasa yang mana. Kalau dia bagi tahu saya pelajar sekolah rendah, saya kena cakap dengan laras bahasa budak sekolah rendah. Ini masalah apabila kita gunakan nama yang tak diketahui. Kalau kita sonok-sonok seorang kita, tak apalah, kita tak kacau orang. Tapi kemudian apabila kita masuk intrude orang lain dan kita komen orang lain dengan cara yang negatif, dan orang kita kata saya telah melihat kejadian sekian-sekian, kita nak cari dia balik pun tak boleh. Kita tak tahu dia. Ini salah dari segi adab. Kalau kita nak guna nama yang samaran untuk kita, family kita, dia tak apalah. Kita tak masuk campur hal orang. Kita punya Facebook saja kita post makanan kita makan di kedai Pak Man. Kita tak ada apa. Kita makan ini kedai tu. Tapi kedai Pak Man saya makan tadi memang tak sedap. Kalaulah sedap, tak kena Pak
pada yang makan pun tak tahu. Dia kalau dia berlindung di belakang nama dia, makan sebab tu dia berani. Kalau dia tahu betul-betul di nama samaran dia, kalau betul-betul dia tak nama dia, mungkin dia tak panik komen benda yang sama, orang kampung dia kenal dia. Dan ini menyalahi adab. Saya sebab tu kalau orang hantar WhatsApp ke apa, orang tanya saya siapa? Saya satu orang pelajar. Siapa? Adalah, saya blok tu. Awak nak berurusan dengan orang, awak kenal saya. Saya kenal awak dulu. Awak siapa? Awak custom ke awak polis? Kalau polis saya cerita jawab polis, kalau custom saya cerita jawab apa yang custom buat. So ini masalah adab kesantunan. Sikit tadi tentang manusia ni. Ada tak Cikgu Jasa pernah tengok benda lucah? Benar. Kalau siapa tak pernah tengok benda lucah tu pun tak kahwin lagi lah kan. Tengok benda lucah ni, ataupun tengok benda yang simple cakap lah, tengok benda unsur seks, yang ni manusia normal, lelaki perempuan suka. Tapi macam mana nak diarahkan supaya yang suka tu ke arah halal, kan tu je. Bukan kata Islam tak benarkan manusia suka pada unsur seks, tak betul. Mana boleh kahwin dengan isteri tu senyap, jangan sentuh-sentuh aku tak minat benda-benda ni. Tak ada kahwin lah. Yang tu apa je kahwin dengan sotong kan, kahwin dengan orang. Jadi kita, sebab tu saya kadang-kadang manusia orang ni, saya bila dia bercakap agama, kadang-kadang dia keluar daripada tadi fitrah yang pengurusi sebut tadi. Sebab tu saya sebut kadang-kadang orang kata dalam Islam tak ada bercinta-cinta. Islam ada bercinta. Boleh tak bercinta sebelum kahwin? Boleh. Siapa kata bercinta sebelum kahwin tak boleh? Takkan saya ni tak suka kat dia tapi kahwin juga? Tak ada. Islam, sebab tu saya kata Islam kahwin kena ada rasa suka dulu. Nabi orang nak kahwin dia tak tengok, Nabi tak anabata ilaiha. Kau pergi tengok kata Allah. Nabi tak idhab wa nur ilaiha, pergi dan tengok. Kerana tengok itu mendatangkan cinta. Ada dua orang, satu orang budak perempuan yang mana family yang bela dia tu cadang supaya dia kahwin dengan lelaki yang kaya, dia nak pada lelaki yang miskin. Dia jatuh cinta kat lelaki tu. Nabi tak kata apa cinta selepas kahwin. Nabi tak kata. Nabi kata la yura lil mutahabbain mislun nikah. Tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti nikah. Jadi ini bila kita post benda-benda dalam internet, benda yang keluar daripada fitrah. Dalam Islam tak ada bercinta sebelum kahwin. Bercinta, tetapi yang ada ialah bagaimana untuk mengawal batasan cinta itu. Sebab tu kita tak boleh kata, bapa, kau ni tak kahwin, carilah satu orang, bapa carilah satu orang isteri untuk kau. Eloklah bapa. Kau nak yang macam mana? Elok di mata bapa, eloklah di mata saya. Susah, bapa dia 60 tahun, janda 60, okey lagi dia baru 20 tahun. Bapa dia orang lain tu janda 60 tahun. Ini Allah, bapa tua sangat dia. Kau kata elok di mata bapa, elok di mata kau. Ni eloklah di mata bapa. Sebab itu dia tak betul. Sebab tu saya kadang-kadang tak suka orang cakap benda Islamik, tapi dia keluar daripada itar, keluar daripada framework Islam yang rasional. Jangan nampak anak muda tidak ada bercinta, tapi ada kawalan tak ada cinta. Terima kasih kepada yang bagi Datuk. Oleh kerana masa lagi mengizinkan, maka kita tengok lagi ada beberapa soalan. Rosid Jeram. Ni nama tak betul ni, tak boleh jawab lah tu takkan nama orang Jeram tu. Baby Nurul. Nampak ada tua dah, macam mana boleh jadi baby lagi? Yang ni pun rasa nak jawab kan tak jawab ni. Okey, dia kata Ustaz Mazhar. Dia guna Datuk punya ni tagline. Saya nak tanya apa pendapat Ustaz tentang trend sekarang bertemu jodoh di Facebook. Okey, baik. Kita rangkumkan soalan ni. Satu lagi, sebagai pejabat awam, kita mempunyai etika dan tertib. Bagaimana cara untuk mengawal emosi dan ayat yang digunakan. Ayat apa ni? Apabila share perasaan tidak puas hati di media sosial. Mana perkataan lah apa yang dia nak tulis Satu lagi, adakah menjadi kesalahan jika yang ni dah. Ini soalan yang terakhir lah. Okey, tu bawah lagi.
Lagi scroll bawah ni, yang ni artikel ni panjang sangat. Ini gambar tak ada soalan pula. Jadi ada dua soalan lagi tu. Kita bagi cikgu yang saya jawab satu, berkaitan dengan etika tata tertib, bagaimana cara untuk mengawal emosi dan ayat yang digunakan apabila share perasaan yang tidak puas hati. Dan satu lagi kita reserve satu soalan untuk yang bahagia Datuk berkenaan dengan pendapat Ustaz tentang trend sekarang bertemu jodoh di Facebook. Oh, ni bertemu di laman muka buku ni lah. Ni jiwa kosong. Silakan Cikgu Yazid. Baik, terima kasih. Ya kan dah habis lah soalan. Tak ada lagi. Dan minta maaf dan terus kepada kesimpulan tentang tajuk forum kita pada hari ini, oleh kerana kita berada di penghujung rancangan. Silakan. InsyaAllah. Saya jawab ringkas saja. Bagaimana yang sedia maklum, sepanjang kita bincangkan daripada awal tadi, apa yang kita boleh buat, yang pertama ialah kita tapis dulu, fikir dua kali sebelum kita tekan. Saya dah cakap tadi. Sebelum kita jawab apa-apa, sebelum kita onkan, postkan apa-apa, kita fikir dulu, baca dulu ayat kita. Jangan sesekali kita type terus ikut perasaan terus tekan. Sebab yang pertama tu selalunya ikut perasaan. Dan kita baca dalam setiap segi. Sebab media sosial tak ada suara. Jadi macam-macam dia boleh jadi. 10 orang baca, perkataan O, 10 orang baca, 10 perasaan boleh ada. Oh, satu perasaan. Oh, perasaan yang kedua. Kawan dia baca, oh, perasaan yang ketiga. Oh. Perkataan oh tu melambangkan banyak maksud kepada setiap individu yang membaca. Jadi kita kena bayangkan macam mana orang baca dia dalam statusnya macam mana. Sebab saya pernah dapat kita kena tengok kepada adab. Adakah adab kita sesuai dengan social media itu ataupun tidak? Contoh, ada orang yang boleh menerima jemputan daripada WhatsApp. Sekarang memang biasa jemputan kenduri. Ada kita boleh terima, no problem. Tapi ada orang-orang tertentu mengikut tahap-tahap tertentu yang dia rasa kecil hati kalau tak sebut nama dia dan tak kita jumpa dia. Yang tu kita masih lagi kena amalkan benda-benda yang dulu. Kena pergi rumah, kena minta buat pantun pula 4 kali. Kan? Sebab kita tak boleh elak. Sebab lain orang, lain cara dia. Sebab takut-takut cara kita tu tak sesuai dengan orang yang kita nak sampaikan. Dia jadi benda lain pula. Benda yang baik, dia jadi satu benda yang pergaduhan pula. Disebabkan apa? Disebabkan media sosial ni tidak ada suara dan perasaan. Jadi apa orang baca, dia akan baca mengikut mood dia. Yang tu yang bahaya. Satu lagi, saya nak tengok berkesempatan ni, kalau orang dah biasa dengan media, dia akan faham. Huruf besar, tandanya naik suara. Jadi janganlah kita type huruf besar semua. Assalamualaikum. Dengar sini. Tu mood dia. Kalau semuanya type huruf besar. Perkataan yang sama kalau kita type huruf kecil. Orang baca, kalau huruf kecil, Assalamualaikum. Dengar sini. Kalau huruf kecil, dia lain. Huruf tu melambangkan nada suara. Yang bahaya itu. Satu lagi kita selalu buat budak-budak sekarang, bila dia skip sesuatu tu, bang. Apa tu? Yang tanda tu. Garis, ada dot bawah. Apa? Tanda seru. Banyak-banyak kali. Itu bahaya. Yang tu maksud dia marah. Yang tu kita kena tapis elok-elok. Dan Alhamdulillah, sepanjang program kita hari ini, forum kita hari ini, kita dapat, kalau tak salah saya ni, 1 hari program ni kan, kita dapat macam-macam berkenaan dengan media sosial, betapa pentingnya dan macam mana kepenggunaannya, dan juga jangan ketinggalan bab macam mana pemantauannya terhadap diri sendiri, terhadap orang awam dan juga terhadap anak-anak kita. Pemantauan itu kena, sebab penjawab awam ni macam saya kata tadi, apa yang kita keluarkan itu satu statement yang dipegang oleh orang umum.
tak kira kita jawatan apa pun. Sebab pejabat awal daripada bawah sampai ke atas, orang sangat respect. Maksud saya respect apa di moderator kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cikgu Yasir, dan kita mengucapkan terima kasih kepada komen yang telah diutarakan oleh beliau, dan kita pergi kepada panel yang sosial sebelum Yang Baginda Datuk menjawab memberikan kesimpulan dan minta ulasan tentang soalan yang dikemukakan oleh penonton kita yang ada menghantarkan komen tadi. Bagaimanakah, apakah pandangan Datuk berkenaan dengan bertemu jodoh di laman muka buku, dan terus kepada kesimpulan forum kita pada petang. Terima kasih Musi. Saya ulas sikit tadi. Ada dua keadaan. Pertama, orang yang ulas kita, pertama kita dan orang yang ulas kita. Sudah saya. Kita jadi menteri. Saya nak jadi menteri yang mana orang tak kritik langsung. Tak payah duk jadi menteri. Mesti orang kritik apabila kita buat dasar, kita buat apa. Kerana dasar kita itu membabitkan orang lain. Tak ni dasar saya menteri, saya sorang-sorang. Hang sorang tahu. Tapi apabila kita buat dasar yang membabitkan orang lain, mesti kita kena expect akan ada orang komen kita. So kita tak boleh fikir kita. Dan bila kita expect ada orang komen kita jangan buat kenyataan bodoh. Itu hal kita sendiri. Ini kita sebelum kita cakap pasal orang lain, kita jangan buat kenyataan yang selekeh. Sebab tu Nabi SAW larang kita bagi komen buruk ke orang. Tapi dalam masa yang sama Nabi larang libasus syuhra, kita pakai benda yang pelik-pelik. Sebab kerana itu akan boleh mengundang komen yang pelik-pelik. Hak komen tu salah lah, tapi kita tu jangan bagi dia komen. Jadi kita kena expect macam itulah. Kalau saya ada Facebook, tuan-tuan ada Facebook, tuan-tuan pemimpin, tuan-tuan menteri, di samping orang yang komen yang negatif tu tak betul, kita juga kena tahu kita jangan buat benda yang tak betul, ataupun benda yang mana orang akan sangka salah. Kalau orang sangka salah, kita kena expect lah bahawa kita kena betulkan dan sebagainya. Tak apa, ini panjang banget, tapi saya nak cerita tentang bertemu jodoh dalam Facebook ni. Jodoh ni kita nak. Saya ada pengalaman satu orang perempuan. Boleh kot sebut nama dia sebab tuan-tuan bukan kenal. Nama dia perempuan ni lah, dia nama Ramona apa, saya pun tak ingat lah. Dia ni abang, kata dia ni keturunan Iskandar Zulkarnain. Jadi saya jumpa dia ketika saya nak pergi ke London. Jadi dia main jumpa saya. Saya kata, tanya dia nak ke mana, dia nak ke London. Sebab dia kata ada satu orang, Mak Saleh lah, kita panggil Mak Saleh, ada orang putih lah. Orang putih jatuh cinta kat dia. Saya kata dah lama kamu cinta. Dia kata tak, orang putih ni jatuh cinta kat dia melalui Facebook. Jadi saya pun kagum dengan dia. Kalau saya tengok dia tu, taklah langsung nak jatuh cinta kan? Taklah, bukan saya kata. Kalau saya punya mata lah kan, saya tengok kan, bukan biasa, teramat biasa lah kan. Tapi orang kata, oh hebat Mak Saleh tu, dia tunjuk gambar Mak Saleh tu handsome. Lepas tu saya kata, apa nama Facebook dia? Dia pun buka Facebook dia. Gambar dia dalam Facebook punya dah comel. Dengan putih segala, lopok-lopok tak ada. Dia putih betul kan. Yang dia betul tu lopok lah, ada tak apalah kan. Tapi dia putih kan, dengan mata pun bercelak apa semua, cantik. Bila dia pergi ke sana, sampai beberapa hari kemudian saya di London, saya duduk lama. Kemudian saya jumpa dia di Malaysia Hall ke apa. Saya tanya apa cerita. Dia kata teruk lah orang putih tu suruh kita datang. Lepas tu kita datang, dia tak nak. Tapi saya tak kata apa, tak apalah. Saya kata insyaAllah mungkin ada jodoh lain lah kot, carilah masalah ke, negeri boleh ke apa kan. Tapi dah ramai kan negeri robot lah yang okay. Tapi saya nak ceritanya, jangan tertipu dengan Facebook. Jadi kadang-kadang dalam Facebook ni, dia tunjuk gambar memang lawa. Kita tengok dalam Facebook, cecomel, kita tengok luar, oh ini big size lah kan. Macam-macam, kita tengok dalam Facebook macam handsome kan. Sebab itu, agama tak benarkan kita tipu dalam hal ni. Kita tak pandang perempuan, tapi bila nak kahwin, kita disuruh supaya tengok. Bahkan sebahagian mazhab mewajibkan pergi tengok perempuan sebelum kahwin. Kerana dengan tengok tu, kita
Nanti lepas kita kahwin, kalau aku tahu kau macam ni, aku tak kahwin. Aku ingat kau comel hari tu. Kan? Jadi kita kena pergi tengok, dia pun tengok kita pun tengok dia, sama-sama puas hati, baru kita kahwin. Maka jangan, bolehlah nak memulakan episod cinta tu berkenalan di Facebook, tapi jangan kahwin setelah dah buat semua arrangement dalam Facebook, kemudian nak pergi kahwin, tengok-tengok, Allah, aku tak sangka ingatkan Bayu Laut, rupanya tsunami darat. Macam tu lebih kurang. Jadi habis urusi ya. Saya terima kasih banyaklah kepada tuan-tuan yang mendengar. Saya pun panjang. Bidang ni bukan bidang saya. Tengok pagi saya main sembang dia kan. Kita semua menggunakan, saya balik tadi, kita semua menggunakan laman sosial. Kita semua ada salah dan silap. Kadang-kadang tak silap dalam penggunaan. Macam mana berbahasa kita tersilap, kita post pun kadang-kadang kita tersilap. Tapi kita cuba kurangkan kesilapan dan elakkan kesalahan. Dan kita semua naklah tahu bahawasanya semua Facebook ke, Twitter ke, hak kita bercakap ke, hak semua dalam dunia ni, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sikit banyak amalan semuanya akan dibawa untuk dengan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih banyak. Saya sebenarnya bukan hinakan staff, saya melawak saja. Kan? Saya tahu, saya mungkin antara rakyat Malaysia yang tak perhati dengan GST tetapi saya tahu bukan salah custom. Custom adalah agensi kerajaan yang hanya melaksanakan, bukan mereka yang buat polisi. Jadi tidak melawak saya sebutlah. Kan? Saya simpati dengan rakyat. Saya simpati dengan rakyat. Saya tahu saya ada jawatan saya bukan kecil, tapi saya tak kisah, saya akan cakap benda yang merupakan hati saya sebagai rakyat. Kerana kita mesti bercakap bagi pihak rakyat. Semua kita ni kadang-kadang hanya memikirkan keretanya, kedudukannya. Dia lupa orang lain yang tidak sepertinya. Kita kena menjadi hati nurani orang lain juga. Islam mengajar kita untuk prihatin dengan orang lain. Kita tengok ada pengasuh mana zalimi anak-anak, kita marah, kita post kan, kita kata jangan hantar lagi di tadika ni, kerana kita tak suka ada orang yang zalim. Dalam riwayat Ibn Majah, Nabi kita bagaimana Tuhan akan memuliakan satu kaum yang membiarkan sebahagian mereka ditindas. Saya tak kata kerajaan menindas, tapi saya inginkan negara ini semua orang bahagia dan happy. Saya inginkan rakyat semuanya dalam keadaan yang mana mereka dapat menikmati negara mereka. Saya tak salahkan custom. Bukan saya kata GST tak baik, saya tak kata tak baik. Saya kata ada banyak juga mungkin penerangan-penerangan ni, saya tak sebutlah, kadang-kadang custom tak salah. Kita dengar menteri ni terang lain. Itu yang kadang-kadang orang komen tu. Menteri ni kata harga barang akan turun, kita ikut dok naik. Jadi orang keliru. Bila keliru, yang jadi mangsa inilah agensi kerajaan. Saya simpati, saya bersama dengan kerajaan. Tapi saya rasa kita semua kaki tangan kerajaan, kita hendaklah bercakap jujur. Jangan maki. Orang rasional tak maki orang dalam Facebook apa. Semua perkataan-perkataan yang buruk tak akan keluar. Nabi bukan la'an, bukan sabab. Nabi bukan pemaki orang, tetapi kita seorang yang kritis, bercakap dalam bahasa yang santun tapi dengan makna yang benar. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Muhammad Azri Zainul Abidin dan Cikgu Yasir bin Muhammad Akhir sebagai panel forum kita pada hari ini. Dan saya bagi pihak ahli panel, teman-teman daripada Kementerian Kewangan, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran Yang Berbahagia Datuk dan Cikgu Yasir kepada forum kita pada hari ini. Apapun tuan-tuan dan puan-puan kesimpulan yang kita dapat ambil daripada forum kita sepanjang 2 jam pada petang ini, marilah kita bersama-sama menjadikan media sosial ini sebagai wadah untuk kita menggali dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Darul Jaza nanti. Sebagai penutup forum kita pada hari ini, sedikit saya kongsikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke
ayat yang ke-79, ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Tuhan nyatakan di dalam ayat ini, jika sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Makna tuan-tuan, kalau kita beriman dan bertakwa di dalam menggunakan media sosial, insya-Allah Tuhan akan turunkan berkat daripada langit mencurah-curah. Macam coklat jatuh ke ladang gandum, jadilah Coco Crunch Bijirin sarapan Nestle yang paling lazat di alam semesta. Itu dunia tuan-tuan. Jadi kita gunakan laman sosial ini sebagai suatu wadah untuk kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dengan itu, saya bagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Dan sebelum saya mengundurkan diri, jika sekiranya sepanjang majlis ini berjalan pada petang ini ada terdapat salah dan silap daripada pihak kami mohon maaf. Terima kasih di atas perhatian. Bertemu lagi di lain-lain kesempatan. Yang baik itu jadikan tauladan, yang kurang baik itu jadikan sempadan. Pen merah, pen biru. Jumpa lagi. Bye bye. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.